Okay, Assalamualaikum students. Today, in this video, I will explain the introduction for the fourth unit. Okay, unit 4, new topic, tajuk baru yang akan kita tengok, iaitu unit 4. Boleh tengok buku teks masing-masing. Unit 4, tajuk dia Life on Earth. Okay, sebelum kita cerita pasal yang lain, gambar apa semua tu, kita nak tengok apa maksud tajuk Life on Earth. Okay, so life maksudnya kehidupan. Kehidupan, on bermaksud di atas. Earth bermaksud muka bumi ataupun bumi. So, life on earth, dia akan cerita tentang kehidupan yang ada di atas muka bumi Tuhan ini. Alright, so as always, kita akan mula dengan vocabulary, and this time kita ada speaking. So, but we are not going to focus into that yet, sebab teacher akan explain tentang artikel ni. Artikel dan gambar. Okay, so subtopik yang pertama ialah geography and landscape. So geography, semua tahu subjek geografi dicerita tentang alam. Okay, alam. Landscape bermaksud bentuk ataupun okay, bentuk. So, geography and landscape boleh kita fahami sebagai bentuk alam ataupun bentuk muka bumi. Okay. So, now kita nak tengok artikel ni cerita tentang apa. Okay. Tajuk artikel ni ialah What are the 7 natural wonders of the world? So, dia tanya what? What bermaksud apa? Apa? 7 natural wonders. 7 semua tahu, 7 natural maksudnya alat semula jadi. Okay, natural semula jadi. Wonders, keajaiban. Okay, wonders maksudnya keajaiban. Of the world. So, tajuk ni membawa maksud apakah 7 keajaiban semula jadi di dunia. Okay. Keajaiban. Apa yang awak faham dengan keajaiban? Keajaiban bermaksud sesuatu yang sangat mengagumkan. Okay, itu maksudnya keajaiban. So, ada 7 benda yang sangat mengagumkan di dunia. Okay, yang berkaitan maksudnya yang terbentuk secara semula jadi. Okay, mari kita baca. Let's read. Okay, tengok anak panah ni ya. These are the places our readers chose. Okay, ini adalah tempat yang pembaca kami pilih. Okay, ini adalah petikan daripada sebuah website ataupun majalah ya. Okay, number 1, the Grand Canyon, USA. This canyon in the middle of a desert is nearly 2 kilometers deep. You can go rafting down the Colorado River at the bottom of the valley. So, tempat yang pertama ialah canyon. Nama tempatnya ialah the Grand Canyon. Okay, nama tempat dia the Grand Canyon, USA. Tempatnya terletak di USA.
So dia kata the canyon is in the middle of a desert. So dia di middle maksudnya, contohnya kalau square, the middle tu dekat tengah-tengah. Okay, ni maksudnya middle. Okay, desert maksudnya padang pasir. Desert, padang pasir. Okay, it's nearly 2 kilometer deep. Dalam dia tu ada kedalaman canyon ni adalah 2 kilometer. So what is canyon? Canyon adalah satu kita panggil apa dia macam gunung. Okay, gunung batu, tapi yang terbentuk secara semula jadi disebabkan oleh angin. Okay. So di mana letaknya Grand Canyon? You can go rafting down the Colorado River. So Grand Canyon terletak di USA, spesifik lagi di Colorado. Okay, dia sebut kat sini di Colorado. So apa yang you boleh buat dekat sini? You boleh pergi rafting. Rafting maksudnya naik perahu yang ramai-ramai tu yang dekat juram. What do you call it? Jeram, sorry. Okay, dekat sungai Colorado. At the bottom of the valley. What is valley? Valley is lembah. Okay. Itu tempat yang pertama. So, sungai dia tu jarak dia adalah 2 kilometer. Okay. Number 2, the Great Barrier Reef, Australia. Ini tempat yang kedua. The Great Barrier Reef, Australia. Okay. The Great Barrier Reef, Australia. So, nama tempat ni ialah The Great Barrier Reef. Okay. Terletak di Australia. Nama tempat dia Great Barrier Reef. Apa itu reef? What is reef? Reef ialah batu karang yang besar. Okay. Itu maksud reef. So, in the Pacific Ocean, okay, tengok in the Pacific Ocean, near the coast of Queensland, this coral reef has over 1,500 different kinds of fish. Terletak di Pacific Ocean, lautan Pacific. Ocean means lautan. Ocean, lautan. Okay, kalau laut kita panggil apa? Laut kita panggil sea. Okay, so near the coast. Coast maksudnya kawasan pantai. Okay, this coral reef. So reef tadi teacher dah bagi tahu maksudnya batu karang besar. Has over 1,500 different kinds of fish. So, ada 1,500 jenis ikan yang berbeza. Ada 1,500 jenis ikan. Macam-macam jenis ikan ada dekat batu karang ni. Okay, now number 3 now is the Amazon rainforest, Ecuador. So, tempat yang ketiga ialah the Amazon rainforest. Amazon, nama tempat Amazon. Rainforest ialah hutan hujan. Rainforest, hutan hujan.
Okay, terletak di Ecuador. Okay. Kalau tahu negara Brazil, okay, dia dekat-dekat situ lah. Ecuador, Brazil, Bolivia tak. Okay, Mexico. Okay. Argentina. Dia dekat-dekat negara tu. Okay, the world's biggest forest is full of plants and animals. So, hutan Amazon ni, hutan hujan Amazon dekat Ecuador ni adalah hutan paling besar di dunia. Okay. Yang mana full of plants and animals. Yang ada macam-macam jenis pokok dan juga binatang. Which are disappearing. Tetapi hutan ni semakin hilang. Disappearing maksudnya hilang as people cut trees down. Kenapa semakin hilang? Sebab orang semakin ramai buat pembalakan. Potong cabut pokok tu. Okay. Dia potong pokok tu. Okay, maksudnya pembalakan lah. Semakin ramai. Okay. Number 4. Tempat yang keempat ialah the Dead Sea, Jordan. Tempat yang keempat ialah the Dead Sea, Jordan. Laut Mati terletak di Jordan. Okay. Jordan ni kat mana? Jordan ni dia dekat sebelah dengan Palestin. Dia bawah sikit ada Mesir. Okay. Kalau atas sikit dia ada Syria. So Palestin ni dia berjiran dengan Jordan. So dekat Jordan ada satu laut iaitu nama dia Laut Mati. Ataupun bahasa Inggeris disebut Dead Sea. So kenapa dia kata Dead Sea ni adalah tempat yang mengagumkan? Okay, mari kita baca. This is a lake of salty water which you can float in. Okay. Walaupun nama dia Laut Mati, tapi it is a lake. What is lake? Lake ialah tasik. Dia sebenarnya adalah tasik of salty water, maksudnya air yang sangat masin. Dia kandungan garam dalam air tu terlalu tinggi, which you can float in. Kalau you tak pandai berenang, you duduk dalam air tu, you masih boleh terapung. Sebab kandungan garam yang sangat tinggi. On the beach, okay, what is beach? Beach? What is beach? Beach ialah pantai. Berbeza dengan coast. Kita cerita dekat sini. Beach ialah pantai. Okay. Kalau coast ni, kawasan pantai. Maksudnya kalau dari Kuala Terengganu hingga ke Dungun, okay, so you lalu tepi dekat jalan tu, kita panggil kawasan pantai. Tapi kalau you pergi dekat pasir main ombak tu, itu kita panggil beach. Pantai. Itu beza dia. So, on the beach, dia kata kalau you pergi dekat pantai, dekat Tasik Mati, there is a special kind of mud which people put on their bodies. So, ada satu lumpur. Okay, mud. Mud is lumpur. Yang sangat special. Special. Okay, kenapa special? Sebab dia special. Orang put on their bodies. Orang ramai yang pergi ziarah, yang pergi melawat tasik tu. Okay. Dia ambil lumpur tu dan letak dekat badan. Kenapa special? Sebab lumpur tu boleh merawat penyakit kulit. Okay, dipercayai banyak khasiat dalam tu, banyak vitamin dalam tu untuk merawat penyakit kulit. Now, number 5. Niagara Falls in Canada. Okay. Niagara Falls. What is falls? Falls jatuh. Falls ni jatuh. Okay, tapi dalam ni bukan Niagara Falls. Apa yang jatuh kan? Okay. Dia pendek daripada nama waterfall. Iaitu air terjun. So, dia cerita apa? The Niagara Falls, Canada. Okay, nama dia air terjun Niagara. Letaknya di Canada. Canada. Di bahagian selatan. Kanada ni adalah satu negara di bawah kutub utara. Okay, so at Niagara. So, di Niagara
So in Niagara ni, dia kata, there are 3 different waterfalls. Ada 3 air terjun. Waterfalls apa tadi? Waterfall air terjun. So ada 3 waterfall yang berbeza. Wah, banyaknya. Dia Niagara ni nama satu tempat je. Tapi sebenarnya dia ada 3 air terjun yang berbeza dekat dalam satu tempat. Wow. Okay, dia kata about 5 million liters of water go through them every second. Okay, kenapa dia jadi satu tempat yang menakjubkan secara semula jadi? Benda ni bukan orang buat tau. Ini Tuhan yang buat. Bukan manusia buat. Ini memang dicipta secara semula jadi oleh Allah. Okay. So about 5 million liters of water go through them every second. Berapa liter air yang lalu dekat yang terjun? Yang terjun, okay. Yang terjun dekat air terjun Niagara ni. 5 million. Kita guna pen pink lah. Okay. 5 million liter of water. 5 juta liter air. 5 juta. Macam mana nak tulis 5 juta? 5 juta liter air. Yang lalu dekat Niagara Falls. Dekat air terjun Niagara. Banyaknya. Okay. Setiap saat. Okay, bukan setiap jam tau. Dalam masa 1 saat, ada 5 juta air yang lalu dekat Niagara Falls. Cuba bayangkan dalam masa 1 minit. 1 minit ada berapa saat? 60 saat. So, berapa juta air yang lalu dekat sini dalam masa 1 minit? So, you darab dengan 5 juta. 30 juta liter air. Okay. Dalam masa 1 minit. Lepas tu 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Kiralah. Kan? Berjuta-juta-juta lah. Air yang lalu dekat Niagara Falls. Yang terjun dekat Niagara Falls di Canada. Okay. Sebab tu 1 tak cukup. Tuhan tu kan bijak. Allah tu bijak. Dia dah buat siap-siap dah 3 kat situ. Supaya kalau 1 tak mampu nak tampung 5 juta air dalam masa 1 saat. Ataupun 30 juta liter air dalam masa 1 minit. Jadi kita share. So, sebab tu Allah buat 3 air terjun berbeza dekat satu tempat yang sama. Okay. Kemudian, sambung baca. Alright, number 5. Place number 5. Kat mana lagi tempat yang menakjubkan dalam dunia? Okay, so ini orang yang komen tau. Okay, dalam buku, dalam satu majalah. So, okay, orang ni, pembaca kata apa? Tempat yang ke-6, place number 6. Allah. Sorry. Okay, sorry. So, place number 6 ialah Table Mountain, South Africa. Mountain, what is mountain? Mountain maksudnya gunung. Mountain maksudnya gunung. Table, tahu table? Table ialah meja. Kenapa nama dia gunung? Kalau kita gabung, meja gunung. Kenapa meja gunung? Okay, tempat dia letaknya di South Africa, Afrika Selatan. Tahu Afrika? Okay, dia dekat bahagian selatan. Okay, so kita baca kenapa. Okay, kenapa dia sebut gunung meja? Table Mountain. This mountain, okay, gunung ni dia kata, which is flat on top. Oh, itu sebab dia, atas dia tu rata. Biasa gunung macam mana gambar gunung? Biasa kita lukis gunung macam mana? Macam ni tu. Macam ni. Lepas
So, ada matahari kat sini. Matahari tu senyum. Okay. Alright. Tapi, this one, dia kata, dia punya puncak gunung tu rata. Dia macam ni. Okay, dia rata. Dia flat. Has steep cliffs. Tapi, dia punya ni steep. Apa maksud steep? Curam. Okay, steep maksudnya curam. Steep. Curam. Bukan curang. Curam. Okay. Cliffs. Apa maksud cliffs? Jurang. Kata jurang dia ni. Okay, antara dua gunung ni. Dia steep sangatlah curam. Bahaya. Okay. Biasanya kalau you tengok kalau you duduk dekat tepi ni, dia tak ada dia macam gaung dia sangat dalam lah. Tu maksud dia. Okay, tapi has steep cliffs, you can climb, tapi masih boleh didaki, dipanjat, and all kinds of wildlife. Tapi ada macam-macam binatang liar kat sini. Okay, South Africa ni terkenal dengan singa. Mungkin ada singa kat sini? Tak ada. Singa tak ada dekat kawasan gunung. Singa dia ada kawasan lapang. So, kawasan gunung mungkin ada harimau. Ada gajah. Ada babi hutan. Ada sang kancil. Dan ada macam-macam lagi lah. Okay. Tapi ada binatang liar. Wildlife maksudnya binatang liar. Okay, binatang liar. Okay, dan yang terakhir, place number 7 is the Blue Cave in Greece. Okay, Blue Cave in Greece. So, what is cave? Okay, what is cave? Cave ni apa? Cave ni gua. So, blue, biru. So, dia kata blue cave maksudnya gua biru. Gua tu warna biru ke? Okay, dia terletak di Greece. Greece ni, kalau you pernah dengar negara mana ya? Sekejap. Dia berdekatan dengan negara di sebelah utara. Dia dekat dengan Itali, dekat dengan Spanyol. Okay, di kawasan-kawasan tu lah. Okay. Dekat dengan England juga. Okay. So, the Blue Cave, Greece. Okay, terletak di Greece. So, dia kata inside this cave, dalam gua ni, dia kata on the Greek island of Castellorizo. Betul kata dia sebut Castellorizo. The water is a beautiful deep blue. So, dia kata kalau you masuk dalam gua ni, okay, dalam gua ni ada air. Okay, Greek island. Dia terletak di pulau, nama dia Castellorizo. Okay. Air dia warna biru, deep blue. Air dia sangat cantik. Dia warna biru dan warna biru gelap. Okay, bila nampak tu, bila ada cahaya dia warna biru. So, cantik. Orang ni kata tempat tu cantik. Air dia tu nampak cantik. Okay. Now, kita dah siap dah baca 7 tempat ni. Sekarang, if you look at on the right, sebelah kanan ni, ada gambar. Okay, ada gambar 7 tempat ni. Okay, so yang mana satu dekat deep blue tu? Okay, sekarang kita nak carilah. Okay, kita nak sesuai padankan gambar dengan tempat. Okay, kita tukar warna pen besar sikit. Alright, so the first one dia kata the Grand Canyon USA. So yang mana satu tempat dia? Okay, ni tempat dia.
Grand Canyon letaknya di sini. Number 1. So kalau you tengok, cuba tengok dia punya gunung dia ni. Okay. Dia macam ada lorek macam gitu. Lepas tu tengok kat sini ada air. Tengok anak panah teacher ni. Okay. Kat situ ada air. Ni lah sungai dia. Sungai dia nama Colorado River. Sungai Colorado. Okay. Sungai Colorado. Okay. Yang kedua, the Great Barrier Reef, Australia. So, the Great Barrier Reef, Australia. So, dia kata ada 1,500 different kinds of fish. Ada 1,500 jenis ikan yang berbeza. Okay, yang mana satu? Ni. Tengok anak panah. Teacher buat anak panah pink ni. Ke sini. This is number 2. Okay. Sebab dia kan kawasan batu karang. So, reef ni batu karang kan. So, nak tengok ikan tu, you kena masuk dalam air. Tengok dia pakai ni. Dia pakai petong ni. Okay, dia menyelam. Dan ada satu ikan besar. Alright. Ikan tu nama... lupa dah nama ikan ni. Okay, the Amazon Rainforest, Ecuador. So, ni rainforest, hutan. So, yang mana satu gambar hutan? Ni lah gambar hutan dekat ni. Tada! So, ni number 3. So, letak dia dekat Ecuador. Sebutan dia Ecuador. Okay, kemudian the Dead Sea Jordan. So, Dead Sea Jordan, so dia kata this is a lake of salty water which you can float. So, you masuk dalam ni, you boleh terapung. Mana satu? Ada. This is number 4. Laut Mati. Number 5. The Niagara Falls. Di Canada. Air terjun Niagara. Yang mana satu gambar air terjun? This one. This is number 5. Okay. And then, Table Mountain. So, mountain, ni je. Ada 2 je gambar yang macam mountain. Yang pertama dengan yang kedua. So, yang pertama dah tadi. Yang tu satu. So, this one is number 6. This is Table Mountain. So, ni, okay, tengok anak panah putih ni. Yang ni adalah perumahan dia. Okay, yang atas ni. Yang atas ni dia kata dia flat. Okay, flat. And the last one, 7. The Blue Cave, Greece. So, satu je lah yang tinggal kan. This one. This is picture number 7. Blue Cave. So, you tengok kat sini. Cuba tengok anak panah putih ni. Okay, dia warna biru. Tapi kalau pergi dalam ni, mungkin lagi warna dia lagi gelap. Okay. So, ni ada cahaya. Mungkin cave ni ada bumbung dia tu ada lubang kat atas tu. So, orang ni dia naik sampai naik boat. Okay. Ataupun naik canoe. Alright. So, this is the 7 natural wonders of the world. Maksudnya, keajaiban semula jadi di dunia. Maksudnya, bukan manusia yang buat, tapi Allah yang buat. Hebat kan Allah? This is very interesting. So, next word is di Terengganu. So, apa natural wonders yang Allah buat yang semula jadi dah ada dekat Terengganu? Okay. Tapi, untuk Terengganu mungkin tak banyak. So, kalau you nak masukkan yang manusia buat pun boleh juga. Dia pun dah jadi semula jadi juga. Okay. Sama ada yang Allah buat ataupun yang manusia buat. So, you boleh buat dua-dua. Okay. Thank you everyone and Assalamualaikum. See you in the next video.